أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Nurlela yang akan mengajar pendidikan akhlak bagi tahun 4. Berkisarkan pelajaran unit 6, adab di majlis keramaian bagi siri 1. Jom masuk kelas. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, mari kita sama-sama membaca doa memulakan belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada kali ini, mari kita lihat objektif pembelajaran yang murid-murid perlu dapat pada akhir pembelajaran pada kali ini. Iaitu yang pertama, murid-murid akan dapat menerangkan secara ringkas majlis keramaian yang diberkati Allah. Yang kedua, murid-murid juga dapat menyebut pengertian majlis keramaian. Yang ketiga, menyebut adab di majlis keramaian. Yang keempat, iaitu yang terakhir, menyebut larangan di majlis keramaian. Diharap murid-murid dapat mengetahui apakah maksud, pengertian majlis keramaian, adab-adab di majlis keramaian dan larangan di majlis keramaian. Jom kita terus belajar bersama cikgu. Pengenalan bagi tajuk adab di majlis keramaian ialah majlis keramaian diadakan bagi pertemuan sesama manusia di dalam majlis. Tujuan utama ialah mencari ketenangan dan juga mengeratkan silaturahim. Selain itu, tujuan utama juga bertukar-tukar pendapat serta dapat berkenalan antara satu dengan yang lain. Oleh itu, semuanya yang dianggap baik di dalam majlis keramaian asal saja ada nilai-nilai akhlak sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Ma jalasa qaumun majlisa lam yazkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a azabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, tidaklah sesuatu kumpulan berada dalam satu majlis yang tidak mengingati Allah dan tidak berselawat kepada Nabi mereka, melainkan mereka mendapat kerugian. Jika Allah berkehendak, mereka akan diazab atau mereka akan diampunkan dosa. Baiklah, mari kita mengetahui apakah pengertian majlis keramaian. Majlis keramaian adalah suatu majlis yang melibatkan kehadiran orang ramai sama ada di dalam keluarga, masyarakat atau lain-lain. Seterusnya, apa pula adab-adab di majlis keramaian ini murid-murid? Baiklah, mari kita lihat sama-sama. Apabila kita berada di majlis keramaian, kita hendaklah memberi salam dan berjabat tangan kepada yang dibenarkan oleh Islam. Yang kedua, memakai pakaian yang bersopan santun dan menutup aurat. Yang ketiga, berbual-bual perkara yang berfaedah dan dengan suara yang sederhana. Yang keempat, memberi ruang dan kelapangan tempat kepada tetamu yang baru sampai. Yang kelima,
Mestilah menjaga pandangan mata dan memberi tumpuan di dalam majlis. Yang keenam, tidak membuat bising dan mengganggu orang lain. Serta yang akhir sekali, yang ketujuh, mematuhi tata cara majlis agar berjalan lancar. Murid-murid perlulah mengamalkannya apabila berada di majlis keramaian. Baiklah, murid-murid mesti telah memahami apakah pengertian majlis keramaian dan adab-adab di majlis keramaian. Mari kita uji minda kali ini. Yang pertama iaitu apakah majlis keramaian? Mari kita lihat sama-sama soalannya. Sesuatu majlis yang melibatkan apa ya murid-murid? Orang yang bagaimana ya murid-murid, sama ada dalam keluarga, masyarakat atau lain-lain. Cuba fikirkan, apakah jawapannya? Kita baru belajar sebentar tadi, bukan? Baiklah, mari sama-sama kita semak jawapannya. Sesuatu majlis yang melibatkan kehadiran. Ya orang? Ramai. Sama ada dalam keluarga, masyarakat atau lain-lain. Sama tak jawapan murid-murid dengan cikgu? Kalau sama, murid-murid adalah yang terbaik dan juga hebat. Tahniah cikgu ucapkan. Mari kita teruskan pembelajaran kita lagi. Seterusnya, mari kita belajar tentang larangan di majlis keramaian. Apa dia ya? Mari kita lihat sama-sama apakah larangan tersebut. Murid-murid jangan amalkan larangan di majlis keramaian ini ya. Cuba lihat yang pertama, mencelah percakapan orang lain. Tidak boleh ya murid-murid. Yang kedua, mencela orang lain dan berbisik-bisik hal orang lain. Ini adalah perkara yang dilarang juga. Yang ketiga, membuka keaiban orang lain. Yang keempat, duduk di tengah-tengah pintu dan lorong laluan. Yang kelima, mengganggu keselesaan orang lain dengan merokok atau ketawa yang berlebih-lebihan. Baiklah murid-murid, kelima-lima perkara ini murid-murid dilarang sama sekali dilakukan pada majlis keramaian. Bila kita pergi ke majlis keramaian, murid-murid hendaklah menjaga adab-adab di majlis tersebut. Baiklah, mari kita uji minda yang kedua. Setelah kita belajar apakah dia adab-adab di majlis keramaian dan larangan di dalam majlis keramaian. Murid-murid perlulah mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ada 3 soalan sahaja di sini. Soalan yang pertama, apakah jawapannya? Memakai pakaian yang dan menutup aurat. Cuba murid-murid fikirkan, apakah jawapannya? Memakai pakaian yang, cuba semak, sama tak? Bersopan santun dan menutup aurat. Itulah jawapannya yang betul. Kalau sama jawapan dengan cikgu, cikgu ucapkan tahniah. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Berbual-bual perkara yang bagaimana ya? Cuba jawab sama-sama dengan cikgu. Dan semak. Ya, berfaedah dan dengan suara yang sederhana. Itulah jawapannya, berfaedah. Sama tak murid-murid dengan saya jawapannya? Kalau sama, tahniah juga. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Apakah jawapannya? Memberi salam dan berjabat tangan. Betul. Murid-murid semua memang terbaik dan hebat. Tahniah cikgu ucapkan. Excellent. Kita lihat uji minda yang ketiga ya murid-murid. Murid-murid perlulah nyatakan betul atau salah pada pernyataan berikut.
Mari kita lihat sama-sama soalan yang pertama. Membuat bising dan mengganggu orang lain. Betul ke salah? Jom kita semak. Ya, jawapannya salah. Murid-murid tidak boleh membuat bising dan mengganggu orang lain di dalam majlis keramaian. Mari kita lihat soalan kedua pula. Tidak mematuhi tata cara majlis agar berjalan lancar. Betul ke salah? Jom lihat. Adakah jawapan murid sama dengan cikgu? Mari kita semak. Ya, salah. Jawapan murid-murid sekiranya sama, cikgu ucapkan tahniah. Kita teruskan soalan ketiga. Menjaga pandangan mata dan memberi tumpuan di dalam majlis. Betul ke salah murid-murid? Mari kita lihat. Ya, betul. Sama kan murid-murid jawapan dengan cikgu? Okey, terbaik. Tahniah juga. Kita lihat soalan 4. Memberi ruang dan kelapangan tempat kepada tetamu yang baru sampai. Betul ke salah? Mestilah jawapannya betul kan murid-murid? Sama tak? Yeay, betul. Tahniah. Okey, mari kita lihat soalan yang terakhir. Soalan yang kelima. Duduk di tengah-tengah pintu dan lorong laluan. Boleh ke kita duduk di tengah-tengah pintu dan lorong laluan di majlis keramaian ni murid-murid? Pastilah. Jawapannya salah. Tidak boleh duduk di tengah-tengah pintu dan di lorong laluan dalam majlis atau rumah keramaian tersebut. Baiklah, murid-murid memang hebat. Cikgu bagi 5 bintang. Tahniah semua kerana bersama-sama cikgu menjawab soalan dengan betul. Hebat semua. Alhamdulillah, cikgu harapkan pengajaran cikgu pada kali ini murid-murid dapat memahami dan dapat manfaatnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.